Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi mempertemukan kita, dapat lagi kita berjodoh pada malam ni, dapat lagi kita bertemu pada malam ni di dalam majlis ilmu, tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu taman-taman syurga. Kita dah cerita dah kelebihan fadilat orang yang duduk di taman-taman syurga, orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Bahkan Nabi sebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Celaka orang-orang yang kelima. Nabi kata, mu tak dapat tidak, mu kena jadi 4 orang ni. Hal pertama, aliman, orang yang boleh mengajar. Tak boleh ajar ustaz, tak boleh, tak boleh ajar. Jadi orang yang belajar. Muta'allimah, orang yang sentiasa belajar. Tak boleh juga ustaz nak mengajar ustaz. Tak, kita tua dah. Tak orang tak belajar. Sekuat-kuatnya kita jadi orang yang mustami'an,
orang yang mendengar. Kuliah gari majlis ilmu. Dah biasanya kuliah jemputan dipanggil sebagai kuliah mendengar. Tidak ada kita. Sini dia ada kuliah yang mana kuliah berkitab. Tu dah. Kita ambil orang belajar biasa sini. Dah tahu? Kau kena tanya orang lain pula. Kita ambil biasa akidah. Biasa kita akidah yang ngajar kita risalah ke kita ambil. Akidah tu akidah al-sunnah wal jamaah lah. Biasanya belajar sifat 20. Kitab merah. Bukan sifat 20. Dah kita sifat mana? Sifat 13. Kita belajar kitab tawiyah. Kalau belajar akidah boleh ni. Biasanya kita akidah sifat 13. Dah ada sifat 20. Akidatul najim. Kalau ada akidah tu awam. Hal biasalah. Nah, ke penawar bagi hati. Ada juga. Tu kita tasawuf. Nah, penawar bagi hati kita tasawuf. Nah, kita akhlak berhati. Kita ni kadang-kadang kita belajar syariat, tak belajar tasawuf tu jadi rosak. Kita kena belajar belaka. Akidah kena betul, syariat kena molek, tasawuf kena ada. Tiga ni dah boleh nak pisah. Ada orang belajar akidah saja, syariat tak belajar, tasawuf tak belajar dah jadi. Bagi apa sah? Dan sini belajar kita akidah kita ada. Tanya kita pula. Akidah al-sunnah. Akidah al-sunnah. Bab sifat 20 lah. Tak maksud dia bab Ustaz Igati Ustaz Nafizul dulu. Jadi ulang balik. Kita akidah al-sunnah. Tapi dalam tu ada sifat 20 lah. Ada belakang kalian. Memanglah peringkat awal. Ini tahu dulu. Nak ada dalil dulu. Dan ini cerita kenapa akidah al-sunnah. Dan takut-takut jadi punah. Kadang-kadang dah. Memanglah hidup kampung lalu kita al-sunnah wal jamaah pasti tulis bermula wujud yang pertama wujud hidup kampung kita lalu cerita dulu kenapa akidah al-sunnah, apa pahaman dia, apa pegangan dia. Sebab kita akidah al-sunnah, kita ni mengaku al-sunnah wal jamaah, tapi tak menepati dengan kehendak yang kita nak dah jadi juga. Ya Nabi nak, ya Al-Quran nak dah jadi. Lepas tu dalam bab akidah dia ada 2 golongan. Golongan salah, golongan khalah. Golongan salah tawiyah. Golongan salah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan sifat 13, sifat 20. Oh gitu pula Ustaz. Iya. Dah boleh bisa dah. Dah lain Ustaz. Lain. Sampingnya dah kita belajar juga melalui Al-Quran, melalui dalil. Kita belajar sifat 20, sifat 13. Ambil daripada Al-Quran juga. Ambil daripada hadis juga. Belajar sifat 20, belajar sifat 13. Mengakumi kita belajar sifat seluruh sifat-sifat Allah. Termasuklah asma' wa sifat. Dah, termasuk di dalamnya asma wa sifat. Tu. Baik. Tu kita sebut tadi. Tu dia. Duduk dalam majlis ilmu ni banyak kelebihan, banyak kebesaran yang Allah Taala beri kepada kita. Hari ni kita tak mau cerita tentang kelebihan bab ilmu dah. Dah rasanya dengar semua-semua dah.
Nak kelebihan fadilah orang duduk dalam majlis ilmu. Tapi hari ni kita nak cerita tentang apa dia? Tentang bulan yang kita duduk hari ni. Bulan apa? Muharram. Tak? Bulan Muharram ni bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki. Dah laki, ni laki lah, ke puan? Laki. Dan kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Belah ni puan ke laki? Takut saja. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. Kita bangsa mana? Melayu. Puak. Puak Melayu ke? Dalam Melayu ni banyak benda puaknya. Ada Melayu asli. Dah, ada Melayu Ibam, Kadazan. Cuma kita Semenanjung ni Melayu Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor. Dah, ni Melayu Dua Burung. Betul tak? Puak Dua Burung. Aku puak Bedok. Gitu. Aku puak Ulu. Batu bandar Dua Burung dengan bahasa Kuala Terengganu lain dah. Biar duduk bawah Kuala juga. Kuala dengan Ulu lain pula. Dan aku cakap Ulu mikir dah faham belakang. Apa-apa awak dah faham ramai ni. Kena suruh aku cakap Ulu. Ngajar cakap Ulu boleh? Boleh? Aku mau tidur. Dah, gini ya. Dah, tu. Kita sebab bahawa Allah Ta'ala kata, dah, kamu pelbagai bangsa dah puak supaya kamu berkenal-kenalan. Dah, kenal tak dia? Kenal. Sebab apa? Sebab apa kenal? Sebab jumpa semua. Berkenalan lah tu. Sebab kita berkenalan dia. Tanya dia nama apa. Ayah mu piye. Mak mu siapa. Anak piye. Keluarga mana. Orang mana. Tanya belakang. Ke mana? Piye lah. Pening lah aku cakap andong mudah. Dah. Supaya kamu berkenal-kenalan. Dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Bukan masang. Piye bu? Ada piye? Masang. Tak mau. Dah, itu kena bermesra. Tak boleh bala, tak boleh gocor. Dah. Tak boleh berkelahi. Bulan Muharram juga bulan untuk kita bersatu padu. Tak mau berkelahi. Dan Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Dah, aduh. Apa dia Nabi sebut? Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang adanya jihad dan niat. Apa maksud dia? Jihad dan niat. Bermakna apabila orang dah masuk Islam ramai dah. Tak ada jihad, tak ada balas dah.
Tak boleh bala dah. Sama Islam ya bala dah. Tapi hari ni Islam bala. Tu jadi masalah. Jadi masalahnya jihad dua ni ya. Ada orang yang tak berubah. Tak berubah jadi baik. Tak ada usaha nak jihad. Jihad bukan perang ya. Nanti ingat jihad perang bunuh. Tu salah. Sebahagian daripada jihad adalah berperang. Berperang pula tak boleh kita pergi cari pasal. Orang Islam tak mengajar kita untuk berperang. Tidak ajar kita untuk pergi perang. Kita pergi cari masalah nak pergi perang. Tak boleh. Tapi kalau orang nak serang kita, kita kena perang. Kena lawan, bertahan. Tu Islam, ia wajib. Apabila orang yang tambah ikut kita, ataupun orang yang tambah, orang panggil, dengar cakap kita, bahkan dia nak lawan kita, kita kena lawan balik. Anak yatang kan? Ya. Orang berani kan? Islam ni berani. Tak takut mati. Tak. Kita dengar COVID, Allah takut lalu. Takut. Tapi, dengar azab Allah, tak berasa takut. Orang dah angka kepada Tuhan. Dah, muat gini Tuhan marah. Kalau mu dah makan mah, kau yang mari kamu. Tuh dah. Kesalah aku ke bawah. Takut. Bukan bermakna kata, dah payah makan mah, dah payah tu jaga-jaga. Jaga memang kena jaga. Tapi hak lebih kita kena takut adalah siapa? Allah. Azab Allah. Baik tu, ketika mana Nabi SAW nak mengajak umat ataupun kaum kerabat dia yang dekat, Nabi tanya, mu percaya tak aku? Mu percaya tak aku? Kalau aku kata di belakang bukit ni, di belakang lembah wadi ni, masa tu Nabi naik Bukit Sopa, ada satu kumpulan tentera-tentera yang siap berkuda nak mari serang kamu. Adakah kamu percaya aku? Kamu percaya tak aku? Kata puak-puak Quraisy, dah, aku tidak pernah kenal kamu wahai Muhammad, malaikat illa sidqa, malaikat sentiasa benar, sentiasa betul. Menurut kamu lagi aku percaya dah. Menurut kamu hebat. Tapi Nabi kata, hari ni ada lagi benda yang lebih besar lagi nak kamu akan menimpa azab yang sangat pedih. Lebih pedih daripada tentera nak mari serangmu ni. Kita rasa takut dah kalau tentera mari siap berkuda nak lari lawanmu, nak bunuhmu. Takut dah. Takut dah dengar COVID mari Malaysia. Takut dah. Tapi ada lagi azab yang lebih pedih kalau kamu tidak menyertainya, kalau kamu tidak menjaganya, kalau kamu tidak menyelamatkan diri kamu. Apa dia? Azabun syadid. Azab yang sangat pedih, iaitu apabila kamu meninggalkan ajaran yang aku bawa. Kalau kamu tidak mengikut ajaran yang aku bawa. Nabi SAW bawa agama Islam. Kalau mudah ikut agama yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi, mu akan dapat azab yang sangat pedih. Tak ada siapa yang boleh tolong. Tak ada siapa yang boleh tolong. Kita minta tolong mak ayah kita pun tak ada nak tolong kita. Nak minta tolong dengan orang alim ulama tak boleh nak tolong kita. Malaikat kita ikut Nabi dan para alim ulama yang mengikut Nabi melalui panduan Al-Quran dan hadis Nabi SAW tu. Kau boleh selamat kita. Kau lain tak ada. Tu yang disebut tadi. Dah, hilang pula. Tak habis lagi, habis. Dah, kicap kat ulu kan, hilang lalu.
Dak, buk tadi kan. Dak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, supaya kamu berkenal-kenalan. Dak, mikir kenal-kenal dulu. Dak, kita kenal laki puan je. Dak, laki sama laki tak berkenal tu masalah. Dak, sesungguhnya inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang-orang yang lebih takwanya di antara kamu. Kita semua ni boleh hati gaulau. Tak, kita semua ni yang membezakan kita adalah takwa. Kadang-kadang tuan-puan hok dengar lebih hebat takwa daripada saya hok bagi syarah. Sebab kita dah tahu. Yang tahunya kita adalah kita. Yang tahu takwa hebat dan kuat kita, bukan orang lain. Orang lain tengok mayang kuat apa, dia tak boleh nak tahu. Dia tahu je, oh bagus mu mayang. Orang kata kita bagus, kita kata aku wajah kali benarnya. Bapa hebat kita tak nampak. Lepas tu kita ingat satu kata-kata Syekh Ibn Athaillah. Orang yang makan puji ni, orang yang makan puji ni maksudnya orang yang rasa dia dipuji, dia digelar. Apabila dia digelar kan, dia rasa orang tu tertipu dengan puji, sedangkan dia tahu puji itu dia yang tahu. Orang kata bagusnya, curunya amal, contoh. Tak, amal dia. Tak, bagusnya. Orang kata, tiba-tiba kita kata amal kata dalam hati, minta maaf deh, bukan amal ni, amal lain. Tak. Ia kata kata, aku wajah kali. Tak, aku wajah kali. Apa? Orang dia nampak aku baik, tapi aku nak tunjuk je orang baik, tapi aku jahat kali rupanya. Orang tak tahu aku buat belakang apa. Betul tak? Itu tak tahu. Orang tak tahu itu buat apa. Orang nampak itu bagus, jurunya, molek, syarah semua orang. Tak tahu. Aku je aku tahu siapa aku. Mu je tahu mu siapa. Lepas tu kalau orang yang makan puji dia rasa dia hebat, tak hebat pun. Sebab apa? Dia sedar. Sebab apa? Dia sedar, dia tahu. Kita boleh lah orang kata, oh memang aku hebat. Kamu kata aku hebat, tapi aku tak tahu aku hebat ke tak. Betul tak? Kita je tahu siapa kita. Lepas tu, hakikatnya kita ni tak ada siapa-siapa, tak ada apa-apa. Tak ada benda-benda. Hebat kita siapa bagi? Hebat kita. Baik kita siapa bagi? Allah. Dah tak ada hebat kok kita pun. Nampaknya hebat, bagusnya kita, moleknya kita, buruknya kita. Siapa bagi? Allah. Kita orang guna. Kita guna pun atas siapa? Atas izin Allah. Atas kekuatan Allah. Bagusmu mari surah sama, bagus molekmu. Izin Allah. Kalau Allah tak letak izin, aku mari surah, tak siapa surah. Kita mari malam ni, surah malam ni. Kita mari sejak, mari surah, mari dengar kuliah. Atas izin Allah. Dengan asbab-asbab tertentu, atas kekuatan-kekuatan yang Allah Ta'ala beri, kita mampu datang berjalan ke masjid. Kita mampu mari dengar kuliah. Kita mampu mari dengar tazkirah peringatan. Atas izin Allah, bukan atas izin kita. Kadang-kadang orang nak mari, tapi Allah tak letak izin. Tak siapa. Boleh-boleh nak mari. Tak boleh. Ada orang nazak contoh. Tak. Ada orang nazak. Allah tak jadi. Kesalahan aku Ustaz. Saya tak nak mari. Sebab ada. Tengok. Atas izin Allah Ta'ala juga. Dia tak jadi. Bukan sebab.
Tak begitu juga kepahaman agama atas izin Allah. Kadang-kadang orang tak mengajar, orang hidup mengajar pun hidup sama. Dia boleh lebih faham daripada orang yang mengajar kadang-kadang. Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, tidak kira, tidak tengok siapa-siapa. Tidak tengok siapa-siapa. Buruk ke baik, tapi Allah Ta'ala nak bagi kebaikan seorang, Allah Ta'ala bagi. Atas dia kehendak. Kalau kita tak ngaji akidah, kita tak kebal. Kalau kita tak ngaji akidah, kita hanya sekadar mengaji syariat. Itu lah kita bah. Kita tak ngaji tasawuf pula, itu juga tak makan dengan tipu daya. Syaitan ni, dia faham gitu je kita. Dari depan, dari atas, dari belakang, selagi boleh dia cocok kita, nak rosak akhlak kita, nak rosak hati kita, dia ikut belakang. Kita pun terpedaya. Nah, musuh-musuh Islam ni banyak. Kadang-kadang musuh Islam dari bentuk yang tak nampak. Kadang-kadang depan mata kita. Kadang-kadang duduk tepi kita. Tak nampak. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Kita nak mari surah. Allah. Dah, mudah yang rajin pergi surah. Tahu doamu ni jenis mana? Daya orang rajin hari ni nak pergi surau, daya orang baik-baik ah. Tu syaitan bukan orang tu. Hak cakap gitu. Daya orang rajin-rajin main tajuk ah. Mudah rajin kau main tajuk lama ni. Baru saya tu baru nak berubah. Saya tu dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal ataupun sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan ialah bulan al-Muharram. Bulan Muharram ni bulan kita duduk. Lepas tu kita dengar pula afdalus salat ba'da al-faridah. Sebaik-baik solat selepas solat fardu. Solat fardu ni solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu lah. Solat fardu. Iaitu salatul lail. Tiba-tiba hari ni moga aku lagi pukul 1 pagi bukan nak tengok bola. Liverpool lawan contoh. Kan ada set-set Liverpool sini. Ada juga. MU. Ada MU. MU ada. Tu bayang. Malam bayang main malam. Menang kalau. Dua ke? Aku dengar orang kabar je. Aku dah awal. Dah. Dia lawan dia malam. PSG. PSG tu nama. Pasi pelih. Pasi pelih. PSG. Persatuan. Persatuan sakit gigi. PSG jema pasi ke kenapa? Jema lawan? Jema gabung dengan apa? Jema Melaka. Perancis jema kan? Dah lah Pakcik yang dia dah bukan bidangku. Dah. Tapi tahulah juga. Dah. Berapa kosong malam? Say je. Aku ingat banyak ke? Dah say je. Sepak penalti pun sudah. Dah. Say kosong je. Seru sangat say kosong. Dah. Tapi tak apalah suruh Ustaz juara. Dah kecewa. Dah. Dah gila dah. Dah. Mana ni dia ingat? Tajuk tadi. Dah. Bukan nak tengok bola. Nak main tajuk. Bola. Kita nak main dua orang kata, muda yang rajin-rajin aku tahu muda tengok bola. Dah. Nak tengok Bayern lawan PSG malam contoh. Dah. Nak cerita malam kau cerita malam ni. Dah. Padu. Padahal nak suruh aku dia. Padahal nak suruh aku tengok, nak suruh aku gerak nak tengok dia nak tengok PSG tu. Atau alang-alang kalau ada rezeki boleh tengok. Dah.
Niat kita contoh. Kita nak apa? Budaya orang rajin-rajin maya. Mari tengok cerita ni. Dah, mari tengok bola ni. Sedap lagi boleh sepak-sepak. Mu pun bukan kat bagus pun. Dah, mu buat rajin dengan maya. Tengok, duduk tengok bola. Allah, lewat dah ni. Dah, nak masuk subuh ni. Aku nak pergi maya dua rakaat dulu. Budaya orang rajin maya. Dah, aku tahu mu pelawak belaka, nipu belaka, belakang belaka. Contoh. Tu syaitan tu bukan saya tu. Dah lah nama mamak tu. Mamak syaitan. Dah. Nama Dono syaitan. Bukan Dono syaitan ni. Bulu orang cakap tu syaitan. Tu baru cakap begitu kalau cakap buat hukum Allah. Sendakan undang-undang Allah. Lebih. Lebih tak boleh. Contoh orang kata Nabi ni macam pelarian. Betul ke tak ketika kamu gitu? Bukan kata tak betul. Aku nak tanya kamu tu betul ke tak tu? Tak betul. Pelarian ni tak ada keluarga. Nabi ada keluarga Madinah ke tak? Ada ke tak? Siapa keluarga dia? Tahu tak? Dah, tu kena ngaji sejarah jugalah. Dah, Bani kita hijrah kan? Kan Nabi tidur rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Aku pergi makan dia. Dah, kubur dia duduk di Turki. Istanbul. Asalnya Istanbul. Sebelum Istanbul, Konstantinia. Nabi sebut la tuftahanna Konstantinia fala ni'mal amirwa wala ni'mal jaysh zalikal jaysh. Akan dibuka Konstantinopel ataupun Konstantinia itulah yang akan membukanya sebaik-baik raja dan tentu sebaik-baik tentera yang membukanya. Yang bersama membuka Konstantinopel tadi. Ataupun sekarang dikenali sebagai Istanbul. Aku tambah Istanbul, namanya Istanbul. Tapi kalau orang jenis tu dia tak boleh marah panggil Istanbul. Apa? Istanbul. Simbol Islam. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih apabila dia dah dapat tawar kota Konstantinopel, dia ubah kepada Istanbul, bumi Islam. Ni, bumi Islam. Kekuatan Islam. Tu lah. Turki ni 98% Islam. Nak banding kita sikit kan? Dah lah kita ni berbagai-bagai agama. Dia 22% je lain-lain agama. Hak lain Islam belaka. Tapi nak banding dengan kita, bagus kita lagi. Apa bagus tak? Kalau mu nak kira KL tu mu kata teruk dah. Teruk dia lagi pada KL. KL kalau mu tengok cium atas bah, hak peluk-peluk. Dah, atas bah tu orang luar. Tahu tak? Orang luar kan? Orang putih. Dah. Ni orang Turki. Aku tak pun tengok. Lebih teruk lagi. Aku kabur tengah-tengah. Kabur, dia kayu bukit tengah tengok. Jangan niat nak pergi tengok benda tu. Dah, lepas tu kata Al-Fadhil Ustaz Abdul Somad. Ia pergi ke Turki. Dia ceramah ke budak-budak Turki. Dah, budak-budak Turki ni ceramah budak-budak Melayu, Indonesia dan Malaysia. Dah, dia ceramah. Dia kata Anton semua adalah wali Allah yang dipilih oleh Allah yang boleh duduk di bumi Istanbul, bumi Turki. Berapa Anton ni wali Allah saya sebut? Sebab pada satu ketika saya berhajat nak sambung ke sini. Dia berhajat nak sambung ke sini, dapat tawaran. Tetapi saya tak sanggup nak tengok. Saya tak mampu nak tengok. Lepas tu saya ambil negara Sudan.
Dia sebut kalau dia dah nawak dia lah kaku. Dah. Berapa? Sebab tak tahan dia kata. Tengok Allah. Dah. Takut hilang habis ilmu. Sungguh. Betul dah. Kita lagi ke depan kita setengah jam. Setengah jam mana? Jalan kaki tu setengah jam dah. Tapi setengah jam dah penat jalan kaki. Kalau kita setengah jam penat jalan kaki, dia dah penat sejuk. Dah berasa penat. Jalan kaki setengah jam. Jalan kaki sehari pun dah rasa penat. Biasanya sebab tu dia banyak kena awang. Dah. Jalan kaki lama penat. Tapi dok tahan ni duduk dah kena awang. Kalau hak jenis gewe agak berat pun orang habis. Peluk. Cium ada belakang. Hak cium berapa lagi? Hak peluk ada dah. Tak. Orang cerita aku orang dalam rumah-rumah tu orang kata Allah berat hari ni. Hari ni dapat tengok wayang jahat lagi hari ni. Dia cerita biasa lah kita duduk rumah. Cerita lah. Bukan nak tengok. Tapi dalam kereta. Biasa kalau kita tengok belum-belum kayak ada. Ni teruk. Kalau tukar ni biasa. Islam lah. Maya bang. Bukan dah mayang. Atau kita sambung. Hak baik kita dah cerita lah. Ni cerita hak buruk. Syukurlah. Tahu syukurlah. Dah. Islam. Bak lain dah cara. Semayang tu je. Tapi orang lain dah. Tapi alhamdulillah. Dia tengok hari ni kebangkitan demi kebangkitan. Kebangkitan Islam tu ada. Sikit demi sikit. Ada juga jenis bodoh. Dah. Duduk Turki lama sikit. Dia kata Malaysia ni kena jadi macam Turki. Bodoh mikir. Tak boleh buat sama macam Malaysia ke Turki. Turki ni terbelakang dah. Dari sudut kemajuan memang hebat. Tapi dari sudut amalan agama bagus Malaysia. Terbaik. Kita ni dikira terbaik sebab apa? Bersistem. Bersistem Malaysia ni terbaik. Kita ada bahagian agama, raja-raja ataupun musti-musti cara bak ni. Hal lain ada kira. Ikut je. Ni kata gini, ni kata gini, ni kata balok. Tak. Tapi hari ni ada dah hak cuba nak balok. Ada tak jadi bengong. Tak. Orang kalau boleh nak bersatu, dia nak balok. Bukan parti. Tak. Aku nak cakap bak parti ni. Ada orang takut cakap bak parti pula. Tak. Tu. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Hilang pula. Dah. Dah habis dia aku cerita ni. Dah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Dah. Allah Taala kata orang yang panggil yang kuat di antara kamu orang yang lebih takwa dia. Takwa yang lebih. Jadi kita cerita orang sebut Nabi ni pelarian. Kita tak boleh nak kata sebab tu. Sebab apa? Sebab tadi kita cerita sejarah. Nabi bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin sebut sekali nak dengar Abdullah. Tu tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Oh bagus. Kamu sebut gitu, kamu tak tunjuk gelas. Aku nampak lalu dah nak minum air. Dah. Patut rasa kau kering kau tak minum air lagi. Dah minum air habis lah. Bismillah. Tak apa lah minum air. Iklan. Mau tengok drama tunggu iklan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah sedap.
Nayak. Nikmat saya boleh minum air. Ni nikmat Allah Ta'ala bagi. Ada orang dah nak tegak air. Tak. Lepas tu kita kena bersyukur semua apa Allah Ta'ala bagi kita. Ada orang Allah Ta'ala bagi lebih ni. Ada orang Allah Ta'ala bagi lebih ni. Tak. Jangan deki. Aku boleh minum air. Mu tak boleh minum air. Jangan deki pula. Tak. Aku lebih sebab boleh. Aku cakap banyak aku boleh minum air. Mu ada cakap dengar saja takkan nak minum air kata. Tak. Bismillah. Alhamdulillah kurang. Tak marah. Doa batuk mana? Tak ni batuk dah ni. Bukan batuk COVID Yang silap faham dulu. Kau yang tekuk tu. Jadi kita buat batuk ni. Baru ni kita pergi klinik. Kita pergi klinik. Jarang nak pergi klinik. Kita waktu kita malah nak pergi klinik lagi pita. Kita rasa kita ada penyakit. Pergi klinik. Kita boleh lepas pada tu kita cek sakit gini. Lepas tu dia kata suruh pergi ambil ubat. Makan ubat habis. Makan ubat habis tengok ubat. Ubat ni. Nak dekat 15 jenis ubat. Terkejut kita. Belum ni bertahun-tahun nak pakai ubat langsung. Rupanya banyak nyakit juga rupanya. Dah. Itulah. Dah. Biasanya kita bawa anak makan madu. Aku jual madu kan. Dah. Makan madu. Dah. Tak mau makan madu. Kata abang sodak habis lah ni. Dah. Dah nak makan habis lah. Untuk aku pun tak ada juga. Dah. Jual. Aku dia habis juga. Dah. Kita biasa jual kami jual makan juga. Dah. Dah orang sangat. Habis ni tu dah akang lah. Dah. Makan juga madu pun bukan akang. Jangan-jangan. Dah. Kita jual tak nak. Tapi bagi mani. Kita kurangkan mani. Aduh. Kita bagi-bagi. Mau itu itok madu. Dalam air kita. Itu sebab aku minum madu agak hari tu. Tak. Dan ni kena makan ubat pula. Baru tahu nyakit. Tak. Nyakit ni nyakit. Benda. Kadang suara. Sabarlah suara aku dok keluar. Aku cakap slow. Kenapa tak cakap? Dah dengar. Aku cakap kuat. Ustaz nak mahu saya ke? Dah. Sungguh. Aku cakap kuat. Sebab dia terik suara. Kalau aku cakap, kadang-kadang tak faham. Jadi dok putih. Dah apa nak dengar. Kalau kita cakap kuat macam kita nak marah orang. Malah ni aku cakap terik ni. Bukan aku cakap suara aku Suara aku terang. Suara asal. Makan dia. Batuk lalu. Nah, baik, sambung mula. Hilang dah. Kuat semua aku mengepek. Dah. Nabi tadi. Dah. Ben Hashim Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni pernah menikah dengan namanya Salma Al-Najab. Daripada Bani Najab. Bani Najab ni berada di Madinah atau Yathrib sebelum daripada tukar ke Madinah. Kahwinlah Hashim. Dan ni ada Facebook muda. Ada Facebook, ada WhatsApp. Kahwin dah mamak ni dengan mamak ni. Baru ni adalah aku post bak jodoh dalam Facebook. Lepas tu bak jodoh ke bak dia aku ada orang puha gambar aku pakai shopping. Tahniah ustaz. Padahal gambar tu gambar raya. Aku juga pandai juga nak saya orang. Komen style mana. Bagus juga hidup orang aku.
Tak gambar pakai sapi, pakai ni tanjuk. Kenapa nama? Tanjuk ke kenapa? Tanjuk dah. Pakai baju biru gitu. Dah, lepas tu pakai tanjuk. Tahniah Ustaz. Selamat. Ustaz tu nadah ke? Ada tanya belakang. Dah. Aku tak mula jawab. Biarlah orang nak komen pun. Dah. Dah apa lah you nak komen lah. Dah. Kita tak nak baca komen orang Dah orang tak nak baca pula kabur. Ya kabur mutu nadah betul ke? Tak tahulah. Agak tu gambar. Sebab dia tengok gambar, dia tengok tulisan hak kita baca, tu masalah orang. Bawah tu kita kata dah, gambar, kena gambar ni apa kita tulis, dia ingat dah. Ada, kita edit mula. Orang lain pun kita edit mula. Sebab kita bukan kita seorang je pegang. Dah, ramai juga pegang. Admin kita lah. Dah, Nabi SAW dah tu yang dia ni nikah dengan keluarga daripada Bani Najjar. Lalu dapat Abdul Muttalib 5-6 bulan baru orang tahu. Ada kata 5 tahun dah. Boleh anak besar dah. Abdul Muttalib umur 5 tahun. Abdul Muttalib umur 5 tahun baru tahu bahawa Hashim ni nikah dengan orang Madinah. Al-Muttalib ni tak tengok pula perangai ni macam perangai sebiji macam Hashim. Lalu dia tanyalah, anak siapa ni? Dia kata anak Hashim. Anak kepada Amru. Anak Amru. Bukan Amru ni nama Hashim lah. Asal nama dia Amru. Amru bin Abdul Manaf. Dah. Nama dia Amru. Asal Amru bin Mughirah. Abdul Manaf ni nama dia Mughirah. Kena ngaji, kena tahu. Dah. Amru bin Mughirah. Iaitu pembesar Mekah juga. Ketika tu Al-Muttalib pun kata ni ada harapan boleh ganti ayah dia, Hashim ni, di Mekah. Maka dia ambil Hashim bagi Mekah. Lalu Hashim ambillah Hashim pula, ambillah Abdul Muttalib bagi Mekah. Nama dia asal Syaibah. Syaibah ni diubah kepada Abdul Muttalib sebab orang ni suka gelo orang. Dah tengok dia Al-Muttalib bawa kat Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Gitu lebih kurang. Orang ingat hamba. Al-Muttalib kata ni bukan hamba, ni anak darah aku, celaka muka bawah ni hamba aku. Tapi oleh kerana orang Arab ni, walaupun dia dah gelo dah, dia panggil semua macam aku juga. Dah kenal saya sama sekolah dulu. Hak ni nama Toyo, hak ni nama Poci, hak ni nama ni. Tapi kita panggil dia. Orang panggil Toyo, kita panggil Toyo kan. Dia tak marah pula. Contoh. Dah. Lalu 2-3 hari kemudian, dah kita pun jumpa dia 2-3 tahun kemudian. Bukan mau belajar tu. Belajar. Mungkin ada sayang aku nama dia. Sekian. Aku lama sebut lah. Tak jumpa tahu. Tak kenal. Dah tahu nama. Lepas tu dia pun tanya saya dia. Tamat dah kenal tu. Lepas tu dia kata, dia muka bokas tamat kenal dah Toyo. Lepas tu aku tanya, oh Toyo. Ingat. Baru ingat. Dah aku pun ingat nama. Dah orang dah kenal nama dia. Dah lama sekolah orang panggil Toyo. Masih duduk di rantai panjang dulu tu. Orang panggil nama gelar belakang. Nama Sobri pun nama lain. Orang panggil Sobri. Tapi nama dia lain. Lepas tu aku sebut ni nama ni sebab awak molek dah. Dia tanda Quran. Dia tanda Quran Peringkat Negeri Kelantan. Dia wakil tanda kebahasaan. Lepas tu kita carilah. Dah nak dengar kata. Cari dalam YouTube. Cari. Nama Sobri. Orang panggil Gigi. Nak kenal ni.
Jiji sebab orang panggil Jiji sebab orang panggil Sobri. Nama Sobri. Rupanya nama dia lain. Bukan nama Sobri. Bukan nama Jiji. Bukan. Nama lain. Allah selamat. Nama dia. Muda Allah. Muda Allah. Ni aku boleh ingat aku. Dah. Tengok. Cari nama lain. Nama betul dia. Nama dalam IC. Aku tanya dia apa nama lain. Dia kata memang dah. Ayuh aku orang panggil nama Sobri. Dalam IC nama lain. Ada kok. Ada orang nama Ali. Luar. Nama dalam nama Mamat. Dalam IC nama Mamat. Ada kawan kita seorang lagi. Aku dah nak sebut dah sampai. Tapi aku buat contoh. Dah. Kita di pondok ni orang panggil nama dia begini. Orang dapur ni pun panggil gitu juga. Nama sama. Lala tak cek dalam IC. Lain. Jauh beza. Contoh nama Ali. Tahu nama apa? Uzaifah. Nama dalam IC. Jauh lagi. Aku tanya bapa. Dah. Masa daftar dulu. Dah. Tulis je nama apa. Tak tahu nak tak apa. Tapi orang nak tak nama Ali. Dah pendek sangat nama Ali. Tak nama panjang sikit. Dah. Aku pun dah tahu. Nak tabuhnya. Ubah. Gitu juga Abdul Muttalib. Panjang kok cerita ni. Dah. Abdul Muttalib gitu juga. Orang ubah nama dia. Abdul Muttalib. Tapi dia tetap anak Hashim. Bila dia gitu. Dah. Lahiran Nabi SAW. Apabila gitu. Kalau kiranya Allah Ta'ala boleh je lah suruh Nabi pindah ke Taif. Nabi pindah ke Habsyah buat kali kedua boleh. Sebab Habsyah ini terima Islam. Kan mereka awal ada dah yang berhijrah di Habsyah kan. Tapi kenapa yang kedua tak berhijrah ke Habsyah? Hijrah ke Madinah. Ada hikmah. Ada hikmah. Sebab apa? Ada keluarga Nabi. Dan keluarga Nabi sanggup bertaruhkan nyawa. Sanggup bertaruhkan diri mereka untuk berjuang bersama-sama dengan Rasulullah SAW menegakkan Islam. Bila dah dapat Islam, Nabi dah boleh buat secara mana? Terang-terangan. Terang dah. Bahasa Mekah terang dah. Cuma nak secara luar. Nak buat amal dengan Islam secara tidak ada sekatan. Ketika duduk di Mekah. Tak, nak pergi mayat Kaabah. Kena lepon ni, kena macam-macam. Tapi apabila duduk di Madinah, tenang. Tidak ada pembalahan. Cuma ada musuh-musuh dari luar. Dan adalah sebahagian daripada orang-orang Yahudi yang cuba nak laga-lagakan. Tapi Alhamdulillah. Nabi berjaya menawang kota Makkah balik. Menawang balik. Lepas tu Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi Makkah. Sebab apa? Sebab Darul Islam. Makkah dah jadi negara Islam. Apa lagi nak hijrah? Dah kita boleh nak berhijrah. Kita duduk Malaysia negara Islam. Kenapa nak hijrah negara orang lain? Tapi kalaulah kita duduk kampung, kalau aku duduk say-say, tak boleh nak berubah macam tadi lah. Aku nak bangun tajuk. Orang kata, koya-koya baik, mu tak tahu dah, jahat macam aku lah. Tak boleh. Kena keluar. Kita ada beberapa orang sahabat. Duduk kampung kita kenal, memang makan, aku jahat. Tiba-tiba, kita nampak lama tak jumpa. Lalu kita jumpa lah di negara orang. Bukan negara orang, negeri orang. Ini bukan tu. Bagus. Kita pun nak cegah. Mari surah, mari sejid. Kata waktu mana dah alik? Dia kata, tak boleh nak alik tak. Apa? Tak berani. Dalam balik aku je gaung duduk-duduk. Siapa? Tak. Kamu tahulah kalau belum dah belum hutang macam-macam dia. Tak. Rimah apa ada, gajah apa ada. Kan wajib tengok berita kan gajah mengamuk di kapal kemak. Dululah. Dan ni dah awal. Belum rimah apa dia, aku wajib tengok rimah.
nak pergi, binatang nak pergi, kucing hutang, Haji tengok dah. Jenis makan orang Melaka, jenis makan daging. Rimau, ibunya rau-rau lari jauh. Rimau takut orang benarnya, tapi kita pula takut God dia. Dua-dua takut. Dah, dia tahu kita nak mari, dia lari. Dah, kita tahu dia ada, kita lari. Dia gitu je. Tapi kalau dia lapor, mu ada dia ada, mampu kamu. Dah, gitulah kita dia. Dah, lepas tu kita dah boleh nak suka buruk. Sama lagi. Boleh tak anda sikit lagi? Ke dah boleh? Dah boleh apa lah, aku betul lah. Dah, tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita nak cerita tentang apa dia? Tentang seorang panglima perang. Dan dia ni tentera perang Islam. Seorang lagi panglima perang Parsi. Nak cerita tentang kehebatan orang Islam. Dia tak takut siapa-siapa. Iaitu Amir bin apa? Rabi'i bin Amir. Tukar nama ayah dulu. Dah, Rabi'i bin Amir. Kita aja dengar kan cerita Rabi'i bin Amir. Dia ni tentera biasa je, tapi dia diutuskan oleh seorang sahabat Abu Ubadah bin Jarrah supaya bertemu dengan panglima perang Rustam Parsiyah. Lalu apabila gitu dia pergi dalam keadaan pakai baju biasa. Dah, lepas tu bawa tombak pergi depan. Kita nak ambil satu perkataan dia hebat dia. Allahumma bata'athna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kehendaki dari perhambaan terhadap sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah. Untuk makluman puan-puan, ayat ni, perkataan ni, dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Dia hanya perkataan seorang tentera yang mana keberanian dia, kehebatan dia boleh menggegarkan dunia, menyebabkan kemenangan besar untuk Islam. Dia kata, dah, min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada perhambaan kepada manusia kepada perhambaan kepada Allah. Ada orang dia dengar ikut dah je, tak ada. Dah, kalau dia kalau pemimpin kata salah dia ikut juga, pemimpin kata betul dia pun ikut juga. Tak boleh. Apabila benda itu salah, kita tak kena kata salah. Tak boleh kata betul. Kalau benda tu betul, kita tetap kena membetulkan dia. Lepas tu kita kena ingat, kita merdeka bukan hanya merdeka pada jiwa kita sahaja. Kita merdeka segala amal-amal kita. Jangan rasa takut untuk kita memberitahu kebenaran. Kebenaran untuk kita tegak. Lepas tu kita pakat muhasabah lah. Dah, lebih-lebih lagi kita duduk di bulan Muharram, bulan untuk kita eratkan ukhuwah, jauh daripada perbalahan, jauh daripada berkelahi. Macam kita sebut tadi, banyakkan amal. Dah, banyakkan kita berpuasa. Esok hari Rabu, lusa hari Khamis. Sekurang-kurangnya kita puasa Isnin dan Khamis. Dah, ataupun kita puasa yang baik lah, iaitu puasa hari apa? Hari apa? Ashura, hari Tasu'a. Dah, 2 hari. Hari Tasu'a ataupun hari Ashura. Hari Tasu'a ni hari 9. Hari 9 dengan hari 10. Ataupun hari 11. Dah, puasalah 2 hari ni. Dah, sebab apa? Nabi SAW pernah sebut, orang yang berpuasa dah pada hari Ashura,
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu. Mudahnya Allah Taala nak bagi apa korang, tapi kita banyak buat dosa. Allah Taala nak bagi apa mudah je. Dengan kita puasa, Allah Taala apa dosa kita. Sehari setahun. Tengok, Allah Taala sebut, Nabi SAW kabur dalam hadis, dan aku berharap kata Allah agar ia dapat mengampunkan dosa setahun yang lalu. Kita buat dosa hak lalu, dah dosa sedar maupun tidak sedar, Allah Taala ampun dah dosa kita. Tengok murahnya rezeki Allah, rahmatnya Allah, sayangnya Allah Taala kepada hamba-Nya. Kita sayang tak ke Allah sebenarnya? Sayang dah. Dah sayang, amallah. Dah, insya-Allah moga-moga kita menjadi hamba-hamba yang sentiasa sayang dan beramal. Wallahu a'lam. Macam biasalah. Dah. Nama isyak dah. Isyak tadi dah. Dah. Sumbangan wakaf. Dah, mana-mana yang nak bagi sumbangan untuk madrasah. Sekarang kita ada madrasah. Baru ni kita minta madrasah dah Tauhid. Ni kita ada madrasah kampung kita sendiri dah. Madrasah ni namanya Madrasah Darul Zahra. Ada nama orang puan ustaz. Dah. Pondok tu special dia, insya-Allah. Dah untuk warga mah dan untuk perempuan juga. Dah. Batu kita buat Darul Zahra. Dah. Dan orang lelaki ada tak? Ada. Beradak ada. Dah ada. Cuma Darul Zahra ni orang panggil sebahagian daripada dalam tu. Cuma kita daftarkan nama Darul Zahra. Dah kita daftar KKN. Kenapa dah? KKN ke tak? Nama? Tahu. SSM. Kenapa? Oh, pedih juga. Dah SSM. Dah. Benda suruh benda. Suruhanjaya. Syarikat Malaysia. SSM. KKM. Pedih. Dah kena kualiti sebut semua KKM. Dah. Dah SSM. Dah yang kita daftar atas nama Darul Zahra. Sebab kita kena daftar lah, sebab kita nak buat akaun dan sebagainya kan mudah. Dah kita dah ada akaun untuk Madrasah Darul Zahra. Belum ni kita tumpah orang je. Dah ni kita dah ada sendiri dah. Maka mana-mana yang ingin menyumbang, dah kalau tak ada bawa PT ustaz, dah ingat nak bawa ustaz, tak ada masalah. Beres dia aku. Mudah ingat. Dah ada nombor akaun. Pak masuk dalam nombor akaun. Nak bagi kita tambah je. Tak. Bagi kot nombor akaun. Ustaz, kita duduk ustaz. Kalau nak bagi nombor akaun, nak jumpa ustaz, boleh. Tak ada masalah. Boleh bagi pondok aku. Tak. Boleh pergi pondok, boleh tengok, boleh ziarah. Tak. Dah yang spesialnya lagi, pondok tu ada warga emas. Dah, tua-tua dah belajar ustaz. Belajar selagi mampu. Dah. Orang muda dah nak belajar, tua dah belajar. Kita bagi peluang untuk tua. Tapi yang tambahnya, muda dah belajar, tua nak mampu pun tak mau belajar juga. Tu tak mau. Dah, kita dengar dah tak dengar tu, belajar lah kita. Kita belajar tu sekuat-kuatnya. Ada juga peringatan daripada tak ada langsung. Dah, mana-mana nak sumbang boleh nyumbang lah. Dah, nak cerita kelebihan orang nyumbang ni besar. Dah, besar. Dah, kalau aku cerita panjang lagi, setengah jam lagi. Dah, kita dengar, biasa kita dengar dah. Orang yang menyumbang. Dah, antara yang tak akan putus pahala hak mengalir, orang yang menyumbang. Dah, amalan yang paling baik untuk menyumbang. Macam kita sebut lah, bulan Ramadan bulan terbaik puasa. Dah, tetapi bulan Muharram pun bulan yang terbaik selepas bulan Ramadan. Tu nak kabur lebihnya bulan Muharram ni gitu.
Dah, Nabi pun banyak juga infak pada bulan Muharram. Tu hadis riwayat Al-Bazar. Dah, kalau aku baca matang panjang pula. Dah, aku rekah je. Tu bab kelebihan orang yang menyumbang. Yang kedua, nak sumbang boleh melalui belian. Pembelian, nak beli madu. Kita ada madu di tangan kananku. Ya ada madu. Bukan bermadu. Dah, madu saja. Madu harganya RM60 pula. RM28. Dah, mana-mana nak beli madu harganya RM28. Madu Yaman daripada Gunung Marai. RM28 beli sambil menyumbang. Ada satu lagi. Dah, madu Mesir. Biasa kita jual belum-belum ni lah. Habis dah ke? Habis dah? Habis sambung. Dah, piyah lagi. Piyah ada juga tak ada. Piyah ni comel lah kalau bakar. Dah, puan tak ada piyah. Dah, puan boleh beli untuk anak-anak. Untuk suami, nak suruh suami nampak smart, nampak handsome, beli. Dah, beli piyah. Dah, tu dia. Beli piyah untuk suami, untuk anak-anak. Anak lelaki lah, anak puan tak boleh bakar. Dah, orang lelaki pula gitu juga. Kena bakar piyah. Dah, pakai piyah. Dah pakai piyah masuk syurga Ustaz. Kalau mau beramal masuk syurga. Kalau tak beramal tak masuk syurga. Dah, nak nampak comel, nak apa molek. Piyah ni kerah comel. Dah, harganya RM70. Biar orang buat promosi 75, 100, ada 80. Dah, aku jual RM70. Mau nak marah-marah dalam kuliah je aku jual RM70. Luar lebih pada RM70. Dah, Ustaz nak beli piyah Ustaz. Ustaz kata RM70. Tak ada dalam dua. Dalam kuliah je RM70. Dah, piyah siapa? Piyah Haji Abdul. Amal kena. Dah, Amal Haji beli tak piyah? Amal piyah Haji Abdul. Kena dah piyah Haji Abdul. Beli ni. Beli dah. Amal Haji beli dah. Tanya Amal warna piyah tu. Dah, tengok Amal semua dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wallahu a'lamu bissawab. Habis situ. Dah, termayang pula. Apa yang baik datang daripada Allah, dan apa yang kurang, yang lemah itu datang kelemahan dari saya sendiri. Maaf banyaklah kalau ada salah silap. Lebih-lebih lagi kepada Mak, aku kata lebih-lebih ni. Dah, maaf banyak mah. Pegang mah. Dah, gurau. Dah, jangan marah. Abang dapat hasil tadi. Dah, abang. Dah, maaf banyaklah kalau ada salah, ada berasa hati. Dah, apa yang kita sampaikan ni kita ambil hak boleh-boleh. Buruk tu teruk jauh. Dah, teruk jauh. Aku kata benda dah betul-betul tu, benda ada pakai tu teruk jauh. Kalau aku ada silap boleh tegur, insya-Allah. Kita sama-sama ubah diri kita ke arah lebih baik. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datang daripada nafsu, daripada kejahatan lisan sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.